Baik komen je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua. Okey, sekarang saya kat mana ni? Okey, saya tunjukkan. Sekarang saya berada di Pulau Perhentian. Wow. Kebetulan hari ni ada retreat staff. So sekarang kami ramai-ramai lah staff Fusang Forward Academy. Saya bawa retreat ke Pulau Perhentian Kuala Terengganu. Kuala Terengganu apa sih ni? Besut. Okay. Sorry. Awak dah main saya ni. Sekejap saya pergi kono. Ni ada budak-budak tengah main bola. Ni. Awak sekejap lagi saya main juga. Nampak tak? Waalaikumsalam. Okey, nampak tak suasana? Ni saya duduk dekat Kampung Nelayan. Kampung Nelayan ni di Pulau Perhentian ni best lah. Cuba tengok kat sebelah sana tu. Okey, hari ni sebenarnya saya nak live sekejap. Cicek dengan semua tentang keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, boleh tak saya nak share? Kebetulan ramai bertanya lah tentang korban dan sebagainya. So hari ni saya nak share tentang 7 ciri rezeki berkat. Sambil kita duduk. Ya Wak Zina, terima kasih. Ni kedai kawan saya ni. Sedap duduk Pulau Perhentian. Yelah, sebab nak bawa staff retreat kat sini. Sebab dia orang dah kerja bersungguh-sungguh kan. Sama masa PKP. PKP dah 2 tahun kita orang tak ni. Jadi ni kita bawa retreat. Semua staff datang sini. Alhamdulillah. Tengok belakang saya tu. Okey. So apakah 7 ciri-ciri rezeki berkat? Sebenarnya dalam mencari rezeki ni yang paling penting adalah berkat. Sebab kalau tak berkat, kita dapat banyak pun dia akan hilang sekelip mata daripada kita. Kita dapat banyak pun akan sentiasa ditimpa musibah. Kalau kita dapat banyak pun dia akan bagi kesan kepada keluarga kita, jiwa tak tenang dan sebagainya kalau tak berkat. Sebab tu kita ni mencari keberkatan dalam rezeki. Itulah yang paling penting sekali. Banyak ke sikit ke, yang penting adalah berkat. Berkat ni dia ibarat kalau ada sikit dia semakin berkembang jadi banyak. Dan kalau ada banyak dia semakin berkembang ke arah kebaikan. Dan kebaikan yang bermanfaat. Dan kebaikan yang paling bagus ialah apabila kita memanfaatkan rezeki kita untuk jihad fisabilillah. Ini ulama sebut. Sangat penting kan? Okey, baiklah. Apakah 7 ciri rezeki berkat? Okey, saya nak share sekarang. Pertama, sentiasa rasa cukup. Walaupun pendapatan kita kecil. Rasa cukup ni lah sebenarnya yang kita nak dalam kehidupan kita. Maknanya bila kita hidup tu dengan rezeki kita tu, gaji kita kecil ke, gaji kita besar, cukup untuk keperluan keluarga. Lepas tu kalau suami tu menafkahkan keluarga dan isteri dengan baik, tak adalah gaji sampai 40,000, tetapi nak bagi nafkah dekat isteri tu berkira-kira kedekut. Ini tanda rezeki tak berkat. Lepas tu perkara-perkara asas dalam keluarga tak settle. Gaji tu bukan main, gaji 6,000. Tetapi nak bagi duit poket dekat isteri pun tak lepas. Lepas tu kadang gaji ni sampai 6-7 ribu tapi tak boleh nak simpan langsung. Kan? Jadi 7 tanda antara ciri lah rezeki berkat ni dia cukup. Maknanya Alhamdulillah dengan Allah bagi rezeki kat kita. Bulan-bulan tu Alhamdulillah lah kita hidup, kita urus dan kita rasa cukup dengan keperluan yang Allah bagi. Yang kedua, keluarga kita stabil dan bahagia. Bukan kata keluarga kita ni tak ada masalah langsung. Of course lah, setiap keluarga ni dia ada masalah. Anak dia mesti ada tak dengar kata, dia ada perangai remaja, of course. Tapi nak ceritanya, tak adalah isu keluarga tu menjadi perkara yang menekan kepada kita. Rasa panas antara suami isteri, anak-anak pun rasa tak selesa, sentiasa bermasalah. Lepas tu ada isu tu, ada isu ni. Itu. Kadang-kadang kita kena cek kenapa dalam keluarga kita ni asyik berantakan. Asyik nak bergaduh. Asyik je ada masalah anak-anak kita ni. Asyik cenderung nak buat maksiat dalam keluarga ni. Kenapa? Rasa tidak bahagia dalam rumah tangga. Mungkin kerana duit yang kita bawa dan menafkahkan keluarga kita ni bukan daripada pendapatan yang halal ataupun pendapatan syubhat. Jadi kita kena cek. Yang ketiga, mudah solat dan beribadah.
Orang yang rezeki berkat ni dia akan rasa ringan untuk menunaikan solat. Solat subuh rasa tak berat. Orang yang rezeki tak berkat ni, solat subuh pun orang kata susah. Lepas tu kalau solat sunat ni jauh sekali. Sebab dia rasa selesa. Saya dah cukup dah solat 5 waktu. Solat sunat ni mungkin depan orang. Orang pergi buat umrah, kita buat umrah. Tapi maksiat masih berterusan. Itu mungkin antara tanda rezeki tak berkat. Jadi kena ingat tu. Lepas itu, buat ibadah ni malas. Kita dalam rezeki kita ni, kita kena susun duit kita. Macam mana nak susun duit kita? Kena susun at least lah untuk 4 perkara lah saya bagi. Untuk 4 perkara. Pertama, kena settlekan nafkah-nafkah wajib. Kalau tak settlekan nafkah wajib, contohnya menafkahkan barang dapur kalau suami lah. Kalau nafkah kita pada ibu bapa, ada lagi tertanggung apa dia. So nafkah ni kena letakkan dalam perkara wajib. Kalau kita settlekan yang lain dulu, lepas tu nafkah ni kita belakangkan, itu antara benda yang akan merosakkan keluarga kita. Orang kata malas kita nak buat ibadat. Dulu kita rajin, lama-lama jadi malas. Okey, lepas itu dalam harta kita juga kena susun untuk bayar zakat. Macam mana nak susun bayar zakat tu? Nak susun bayar zakat tu maknanya bila kita susun duit, kita kena tahu dah mana satu keperluan, mana satu kehendak. Sebab kalau kita nak settlekan zakat, dia macam cukai lah juga. Maknanya kita kena tolak kita punya pendapatan, tolak perbelanjaan asasi, ada lebihan, cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Jadi macam mana nak tahu kita ni boleh bayar zakat ke tak zakat kalau kita tak kira? Berbelanja pun ikut nafsu. Kita tak pernah kira-kira apa itu keperluan asasi, keperluan yang tak perlu. Belanja je ikut suka hati. Lepas tu kita rasa tak lebih. Tak cukup. Tengok-tengok kita tak pernah kira pun dalam pendapatan dan perbelanjaan kita. Tapi kita kata tak perlu bayar zakat. Ini tak betul. Zakat ni maksudnya kalau kita gaji 6,000, bukan kata 6,000 tu kena zakat terus. 6,000 tu maksudnya macam mana? 6,000 tu maksudnya bila kita tolak keperluan asasi. Bukan kehendak. Kalau kereta tu ada 3, kita ni hanya perlu 2 kereta atau 1 kereta lah untuk kita seorang. Yang 1 tu kita tolak, yang 2 lagi dikira harta lebihan dah. Sebab itu, kalau kita tengok cara pusat zakat, kira zakat, dia akan tolak keperluan asasi. Dia lebih kurang macam orang kata bayar cukai. Tapi dia lebih lagi ada pengiraan tersendirilah. Tapi kalau misalnya kata rumah ada sampai 3 biji, dia akan tolak yang sebiji, yang 2 lagi dikira lebihan harta dah tu. Faham? Jadi sebab itu, kalau orang dia tahu dah macam mana nak settlekan zakat, nak kira zakat. Kita ni belajar accounting bukan main, tapi nak kira zakat tak lepas. Macam mana? Tak gunalah belajar accounting, belajar matematik kalau tak gerti kira zakat. Jadi kena susun duit ikut zakat. Okey, so yang ketiga kena susun duit, yang kedua kena susun duit ikut zakat. Yang pertama tadi kena letak bahagian nafkah dalam harta kita. Yang kedua kena susun duit ikut kita boleh bayar zakat, dan bila boleh bayar zakat, itulah yang terbaik. Dan setiap tahun kalau boleh zakat kita sentiasa meningkat. Ini zakat ni sedekah wajib, tak cerita lagi sedekah sunat tau. Lepas tu yang ketiga, dalam harta kita juga kena ada simpanan ataupun plan untuk kita buat haji. Kalau tak boleh haji umrah dulu. Kena plan setiap tahun nak kumpul berapa. Orang zaman dulu dia pergi buat padi contohnya. Ada berapa portion daripada padi dia letak dalam tin tau. Ada berapa portion dalam dia punya duit kebun dia letak dalam tin. Ada beli apa-apa dia simpan. Ni untuk haji. Orang zaman dulu pergi haji bukan mudah, naik kapal. Ayah saya sempat pergi Mekah naik kapal ayah saya tahun 60-an. Masa tu tak ada kapal terbang macam sekarang. Jadi dia pergi Mekah naik kapal. Tengah jalan ribut. Duduk sana 3 bulan duduk. Jadi belanja tu besar. Tapi walaupun macam Tok suami saya tu meniaga buat cebok daripada tempurun je. Tetapi boleh pergi Mekah. Kita ni gaji bulanan, degree lagi, tapi nak pergi ke Mekah pun tak lepas. Nak bawa anak pergi ke Mekah pun tak lepas. Maknanya kita sebenarnya tak pernah invest dalam harta kita untuk pergi Mekah, umrah ataupun haji. Satu lagi yang kita kena letakkan dalam kita punya
duit perbelanjaan kita adalah untuk korban setiap tahun. Itu wajib. Bila kita ada kemampuan ke, kalau saya lah ada kemampuan ke tak ada kemampuan, saya memang kena wajib. Dan saya tertariklah dengan Abang Adam. Kori, bila saya buat live hari tu, dia mula-mula bila dia masuk Islam, dia buat satu bahagian. Bila dia dah kahwin, dah ada rezeki sikit, dia buat 2 bahagian. Satu ketika walaupun susah, dia tetap letak 2 bahagian juga. Sampai ke satu peringkat, tak apalah, 1 bahagian untuk isteri, tapi last sekali 2 bahagian juga. Dan sekarang dia dah meningkat jadi 3 bahagian. Nak ceritanya, mu'alaf pun dia faham. Dalam harta dia tu, dia dah simpan siap-siap dah. Ini untuk korban, untuk korban. Sebab apa? Bila kita sangguplah untuk meletakkan ibadat, mengutamakan ibadat dalam harta kita, insya-Allah itulah sebenarnya yang memberangsangkan keberkatan rezeki kita. Puan-puan nak rezeki berkat ke nak rezeki tak berkat? Sebab rezeki berkat ni banyak faedah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas ni jangan lupa letakkan 4 perkara dalam harta kita. Cuba tulis, siapa yang dah dengar tadi, cuba tulis apakah 4 perkara tadi. Pertama, nafkah wajib tu settle. Yang kedua, kena settlekan dan kena kira letak duit ikut zakat. Yang ketiga, letakkan saving untuk umrah ataupun haji wajib. Yang keempat, kena ada dalam harta kita, setiap bulan tu kita kena letak siap-siap dah tepi untuk korban. Bila korban tu bukan kita fikir nak korban yang paling murah. Kita pilih korban yang kita rasa mana yang paling kita rasa paling dekat di hati kita untuk jihad fisabilillah. Tu maksudnya. Okey, seterusnya apakah ciri-ciri rezeki berkat lagi? Yang keempat, orang suka kehadiran kita. Kalau rezeki kita berkat, kita hadir, kita ada, orang senang dengan kita tau. Orang rasa selesa dengan kita. Ini tanda-tanda berkat. Tapi kalau orang asyik nak bergaduh kita, orang nak marah dengan kita, jiran pun pening kepala semua benda, cuba cek, takut kita ada masalah tak dengan pendapatan kita. Yang kelima, apa dia lagi? Yang kelima adalah anak-anak cemerlang. Tak semestinya cemerlang. Orang kata dalam pelajaran cemerlang dunia akhirat. Anak-anak tu bagus, soleh-soleha. Itu antara rezeki berkat. Sebab tu orang ni susah tapi anak dia semua menjadi. Itu yang kita nak. Sebab dia usaha dengan tulang pak kerat dia dan dia letakkan benda-benda penting dalam harta dia. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam apa dia? Apa dia? Tanda rezeki berkat yang keenam. Yang keenam adalah tetamu rajin ziarah kita. Cuba tengok rumah kita. Orang rajin datang ke orang tak selesa datang? Orang datang sekejap orang dah nak balik. Orang tak suka datang kat kita. Kalau orang tak suka, tetamu tak suka ziarah kita, itu antara tanda harta kita tak berkat. Tapi bukan kata, saya memang tak ada rumah. Macam mana tetamu nak datang? Tak, kita ada rumah lah maksudnya. Kalau tetamu tu tak selesa, tak suka datang rumah kita, kadang-kadang dia nampak kita ni, Allah susahnya kalau pergi rumah dia macam, tak nak lah. Orang dia tu sombong, tak nak lah. Kadang-kadang bila tetamu tak suka datang, itu antara tanda rezeki kita tak berkat. Last sekali. Ini yang paling utama lah. Kalau rezeki tak berkat, apa yang berlaku? Doa ni susah makbul. Kita banyak benda kita nak minta dengan Allah SWT ni. Tapi doa tak makbul. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena mendahulukan Allah SWT. Kalau musim sekarang ni nak masuk musim korban ni, dahulukan dulu korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah rezeki berkat. Doa pun makbul. Ya Allah ya Tuhanku, kau murahkan rezeki dah kepadaku. Ya Allah ya Tuhanku, kau murahkan, kau baikkanlah anakku. Ya Allah ya Tuhanku, kau kalau pangkat ni sesuai untuk aku, kau kurniakanlah kepada aku pangkat yang sesuai. Ya Allah ya Tuhanku, kau rajinkanlah aku untuk beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku dah umur 40. Kau tunjukkanlah jalan ya Allah untuk berubah dan berhijrah ya Allah. Minta betul-betul. Tapi kalau kita minta dalam masa yang sama, pendapatan kita tak berkat, rezeki kita tak berkat, macam mana nak makbul? Satu, kena cari punca-punca doa kita makbul. Okey, daripada tu saya nak bukalah peluang kepada semua. Jom kepada siapa yang tengah cari korban dekat Patani ke, dekat Malaysia ke, jom. Klik link dekat bawah dan juga cuba pergi dekat saya punya page Ustazah Asma Husin.
Saya memang buat korban hanya tempat-tempat khas saja dan semua diberi kepada Asnaf. Di Patani, di Malaysia, di Kedah dan di Sabah, semua untuk Asnaf. Dan siapa yang nak lagi, kalau rasa tak mampu, saya dah sebut dah, dalam harta kita ni kena letak benda ni supaya kita berkat. Jadi macam mana nak buat? Kita sediakan 3 kali ansuran bayaran. Cepat. Kalau tak tahu ke, confuse ke, cepat kontak saya punya admin, bagi tahu saya nak bayar 3 kali. Boleh tak? Macam tu. Nak kat mana? Okey. Saya yang penting lah, bila saya buat korban ni sebenarnya tak perlu pun saya buat ni. Tapi sebab saya fikir bila saya tak buat, saya tak dapat membantu kawan-kawan yang nak berkorban yang kedua. Yang ketiga, sebab di bawah saya ni ada banyak asnaf-asnaf yang sangat mengharapkan bantuan dan nak berkongsi. Maknanya dia nak sangat rezeki daripada kita, terutama di Patani, sahabat-sahabat kita ni yang sangat memerlukan keprihatinan daripada kita. Sebab itulah letih-letih yang kami buat ni. Sebab apa? Sebab ini adalah kerja jihad fisabilillah. Moga-moga dengan doa tuan-tuan dan puan-puan, sokongan tuan-tuan dan puan-puan, rezeki saya berkat, anak saya selamat, keluarga saya bahagia dan saya dapat buat kerja kerana Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Itulah yang saya nak sekali. Saya minta lah bila umur 40 ni, biar ibadat saya tu ringan sangat. Zikir di Allah tu biar lazimkan. Lepas tu bila saya nak munajat ke nak qiyamul tu rasa ringan. Itu yang saya minta betul-betul. Sebab bila kita umur 40 ni, kita nak juga duit tau. Tetapi saya nak duit tu untuk memudahkan saya untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling pentingnya puan-puan, kita ni kena invest untuk akhirat, bukan invest untuk dunia. Dunia ni kita invest supaya pergi ke akhirat juga. Sebab kehidupan kita di akhirat ni abadi, di sini sementara. Okey, last kali saya nak tunjukkan suasana dekat Pulau Perhentian. Okey, nampak tak? Tu anak saya pun ada tengah main kat situ. Saya suka duduk dekat kampung nelayan ni. Siapa yang nak datang sini boleh kontak. Ni adik saya buat package ni. Itu yang saya datang sini ni bersama dengan staff. Semua staff saya bawa ke sini. Ini adalah kampung nelayan Pulau Perhentian. Wow, bestnya. Kalau pergi kat tepi tu, memang ada ikan-ikan sedang berenang-renang. Itu yang best tu. Okey, lepas tu kat sini, saya suka sebab ada masjid, ada surau, dapat bersama dengan orang kampung. Saya suka macam tu, bergaul kan. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa, siapa nak korban, cepat klik link. Jangan lepaskan peluang. Anak yang dah bekerja, paksa mereka kalau boleh untuk berkorban. Jangan kata lepas kahwin je lepas berkorban. Kalau dia dah start kerja, kena ajar berkorban. Supaya dia belajar berkorban daripada muda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, start lagi sunset ni.